Pantoya agglomerans, dia bukannya dia adalah satu bahan yang dia extract, enzim yang dia extract. Enzim bukan apa nama dia? Dia adalah dari fermentasi gandum. Fermentasi gandum. Dia tak ada gandum. Dia tak ada gandum, dia ada fermentasi gandum dari bakteria Pantoya. Daripada fermentasi gandum tu dia dapat ekstrak Pantoya agglomerans, sejenis bakteria. And IPPA1 dia dapat daripada yang bakteria tu. Okay, so dia bukannya gandum. Sebab ada orang dia ingat dia allergic gandum, dia tak boleh makan ni. Tak, bukan. Sebab dia bukan gandum. Dia actually dia ekstrak daripada yang fermentasi yang gandum tu lah, daripada yang okay. Dan IPPA1 ni bila dia combine dengan apa tu? Beta-glucan dengan vitamin C, dia akan bantu untuk aktifkan balik makrofage dan juga stabilkan fungsi makrofage. Sebab makrofage ni kalau dia overstimulated, sebenarnya dia boleh mengamuk. Okay, so combination of IPPA1 dengan beta-glucan dengan yang tu, dia akan help untuk aktifkan. Pada masa yang sama dia tolong bagi dia stabil lah. Okay, so bila keadaan yang stres, tak sihat, this macrophage dia lembek je macam ni. Nampak kuman pun dia cintu je. Ya macam tu. Dia tak boleh nak aktif bergerak. Dia tak boleh aktif nak buat fungsi dia. So dia nampak toksin semua, dia tak boleh nak berfungsi secara yang sepatutnya. So function of this IPPA1, dia akan tolong aktifkan pergi ke prime state supaya sentiasa berjaga-jaga. Bila nampak je toksin, kuman ke apa ke, dia terus boleh lakukan dia punya fungsi dia. Macam makan kuman, makan toksin, makan sel-sel yang tak normal tu semualah. Okay. Okay, ni dia just research yang dia buat lah untuk apa tu ni, ayam yang overcrowded ni. Dia boleh kurangkan stres. Dia boleh kurangkan stres lah. Okay. So this one in case of pesakit yang tengah on chemotherapy and dia makan IPPA1 and sangat membantu untuk condition dia tu. Yang ni saya ada satu pengalaman, saya punya pesakit sendiri. Anak dia baru 12 tahun dapat Ewing sarcoma. So memang of course budak masih kecil lagi kan, mak dia looking for alternative sebab kesian tengok anak dia every time pergi ke memang nak pergi buat chemo je memang kena masuk darah semua sebab HB dia selalu rendah sangat. Hemoglobin tak cukup, kena duduk kat hospital lama baru boleh pergi chemo. And then on top of that, memang bila ke hospital tu memang kena ber-wheelchair lah. So dia start makan Shiruto dah sebulan. Dah sebulan dia on Shiruto, and also dia ada pakai Aurora. Memang minggu lepas mak dia datang, memang mak dia kata anak dia alhamdulillah bila nak pergi chemo tu dah tak payah nak on masuk darah. Kalau tak every time before nak chemo ke apa ke kena masuk darah. And memang ber-wheelchair. Yang ni anak dia hari tu dia recently dia repeat balik dia punya scan. Tak payah nak wheelchair dah, anak dia jalan sendiri. Dia pun macam abang nak wheelchair ke? Anak dia kata ya, dia boleh jalan. So dia memang rasa lagi bertenaga untuk berjalan semua etc. And mood dia lagi okey. Kalau tak memang agak down lah, tanya nak makan apa semua memang down. Tak ada, semua benda pun tak ada mood. Now he is better dari segi emosi, dari segi kesihatan dia. And recently alhamdulillah dia tunjuk kat saya result dia punya repeat scan dia. Memang dia punya size of tumor tu memang dah much reduced than before. And also dia punya fungsi buah pinggang pun ada satu tu dia dah melekat yang menyebabkan dia punya saluran darah tak dapat pun dia punya buah pinggang tu dah dapat dah, dia punya tisu tu tak nampak yang tisu yang mati tu alhamdulillah lah. So memang budak tu masih on treatment. It doesn't mean that dia tak perlu chemo ke apa ke, dia masih pergi on dia punya chemotherapy. But yang penting dia punya keadaan dia lagi sihat and dia lagi selesa, better quality of life. Kalau tak memang dia banyak baring, banyak tidur. Now he is much active daripada before lah. Okay. So dia memang sangat membantu. Kalau orang kata kalau dia on, dia cancer patient, nak on Shiruto boleh, tak ada masalah. And bukan dia suruh stop the treatment, continue the treatment sekali. Dia hanyalah dia macam dia akan membantu lah sekali. Sekarang ni kalau cancer ke pinggang on je Shiruto. Boleh on. Kena pakai pakaian
sebab kena pakaian pun ada fungsi, boleh kan? kalau makan shirto dan juga pakai pakaian dia together dia akan membantu bagi badan tu dia lagi selesa dan optimumkan dia punya keadaan. Sama yes bagi energy. Yep. Ada juga yang dia memang husband dia terpaksa pergi cuci buah pinggang juga. Tapi dia kata husband dia walaupun cuci buah pinggang banding dengan pesakit lain yang buah pinggang tak nampak macam husband dia dialysis patient. And in fact dia kata saya pun tengok husband saya rasa cemburu sebab dia nampak sangat sihat. Saya rasa lagi tak sihat daripada dia. Dia kata saya pun nak sebab dia on budget sikit kan. Dia kata dia pun rasa nak untuk beli shirto untuk diri dia juga. Sekarang dia fokus ke husband dia lah. Benda ni memang sedikit mahal. Itulah dia agak mahal. Sebenarnya kalau kita ada rasa berfikir, kalau kita keluarga beli, kawan-kawan beli kan, ataupun kita sendiri beli, kita on dapat dia punya rebate juga. Betul. Dia memang biasanya macam itulah kita akan kalau if you rasa bermanfaat, you share dengan orang sebab memang satu because saya pun pengalaman anak saya sakit sendiri. Walaupun saya doktor pun saya pun mati kutu tak boleh jadi ni asyik-asyik sakit nak buat macam mana lagi. So bila once yang jumpa yang shirto tu alhamdulillah bukannya dia apa tu orang kata dia one of cara how you want to help to kuatkan dia punya imun badan. So kalau macam tu usually memang kat rumah saya sendiri pun memang saya akan simpan sekotak. Tak sihat ke apa kan memang terus tak makan. Dia initially you makan untuk kerap, tapi once you dah dapat efek yang you nak, you makan tak payah nak makan tiap-tiap hari dah. Seminggu dalam 2-3 kali yang macam tu. Dia usually tengok juga lah dia makan apa. Sakit lah. Yes, bergantung dengan sakit apa. Kebiasaannya kalau kronik punya sakit perlukan lebih. Kena tanya doktor. Yes, biasanya untuk yang kronik kebiasaannya you perlukan lebih. Sekotak tak nampak. Tapi ialah tengok keadaan juga. So you boleh like tanya dulu macam mana saya nak ambil berapa banyak ni. And tak semestinya you kena ambil yang dos yang terlampau tinggi untuk lama. Macam tu kena tengok jugalah. Ini sama juga alahan kan. Tadi siapa tu Acik kata ada yang sembelit Okey, sembelit kebiasaannya kena faham kenapa macam mana sembelit tu boleh berlaku. Baby tu bersalin biasa ke season? Biasa. Ada on antibiotik awal-awal ke? Ada on antibiotik? Awal-awal baby ke mak dia ke ada on antibiotik ke? Baby tak ada. Masa tengah mengandung ke apa? Tak ada juga. Okey, tak apa. So kadang-kadang baby dia ada dia punya own kita panggil natural probiotic. Tapi ada faktor-faktor yang mungkin kacau natural perut dia punya badan tu lah secara as a whole. So antara benda yang boleh menyebabkan budak senang sembelit, lupa nak tanya, susu badan tu formula. Dulu dia susu badan. Sekarang dia on formula. Lepas tu formula sekejap dia memang tak ada susu. Ini Atau dah besar dah. dia 4 tahun. Okey, so kalau budak dah besar, tapi dia daripada tapi dia baby daripada baby walaupun dia susu baby pun dia susu juga. I see. Okey, so kalau macam ni usually Dia kan dari awal lagi ni. Lepas tu sampai dah bawa ke ketiga ya. Dia suka minum ais